Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita di talian di alam maya. Alhamdulillah, sekali lagi malam ini, malam hari Ahad, malam Isnin, seperti yang kita janjikan, kita bersama dengan Wakaf Ilmi, dan malam ni sudah pun masuk siri yang ke-30. Siri yang ke-30. Bermakna 30 kali dah kita bersiaran di Wakaf Ilmi ini, dan kalau dua kali seminggu, maknanya 15 minggu kita bersiaran di Wakaf Ilmi ini, dan Alhamdulillah kita mendapat sokongan daripada sahabat-sahabat viewer, penonton, netizen yang mengunjungi page kita Santai Satar, untuk kita sama-sama berkongsi sedikit sebanyak, kan nak kata ilmu pun ilmu lah. Dan kita pada malam ini kita bersama dengan sahabat kita ada di talian sekarang ni. Tadi ada sekejap ada putus. Alhamdulillah dah ada tu, bersama dengan Dr. Muhammad Nuri Mustafa daripada Kuching, Sarawak. Assalamualaikum Ustaz. Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey tu, harap-harap line kita okey lah hari ni ya. Jelas kau suara tu? Setakat ni jelas. Setakat ni Alhamdulillah jelas. Jadi tapi ana dengar suara ustaz apa ni Tegelan Timur tu. Oh, mungkin line ustaz dah tu, line ustaz agak ni sikit. Tak apa. Yang penting line kita okey, line saya okey. Rasanya line kita okey semualah. Cuma mungkin ustaz tak apa. Ke mana-mana pun kita teragi ya. Slow-slow kita lakuk. Tegelan Timur. Oh ya ke? Oh. Okey. Hari ni kita akan berbual-bual mengenai tajuk besar sikit, tajuk yang agak penting, iaitu maqasid ibadah. Maqasid ibadah. Maksudnya apa lagu mana cerita yang kita nak buat dengan Dr. Nuri ni. Jadi kena pakat tonton lah setara mana dia nak pergi. Apa ni, setakat mana yang kita boleh ceritakan dalam masa singkat 1 jam ini, setakat mana kita boleh nak cerita, nak berborak, nak berbual mengenai maqasid ibadah. Jadi kalau Ustaz Nuri dah bersedia? Okey Ustaz? Tak jelas Ustaz suara. Tak jelas tapi suara Ustaz jelas. Suara Ustaz jelas. Suara jelas, suara Ustaz. Jadi sudah. Suara line dia tu, line mana tu. Jadi tak apa tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat kita, nampaknya ramai dah berada di talian kita ni, berada di channel kita. Ustaz tak ada pula, ilai pula dah. Hari ni nak cerita sikit, lebih kurang cerita tentang maqasid al-ibadat. Maknanya maqasid ni tujuan ataupun benda yang menjadi matlamat kepada ibadat. Di mana kita ni dilahirkan ini disuruh beribadat, supaya beribadat. Sebagaimana Tuhan sebut dalam Tegelan Timur ni ustaz kita ni, dalam Al-Quran Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia tu kecuali untuk beribadat kepadaku. Jadi kita sambil-sambil tunggu Ustaz Dr. Nuri untuk bersama dengan kita pada malam ni. Saya akan buat lebih kurang dulu, tak tahu dah secara mana. Jadi untuk beribadat, tujuan kita ni beribadat. Ni semua orang tahu dah, kalau tak royak pun orang tahu. Ada tujuan. Allah tidak ciptakan kita ni saja-saja begitu je. Mestilah dia cipta kita
dengan ada matlamat dan ada tujuannya. Dan dia cipta kita manusia ni ialah untuk beribadat kepadanya. Jadi apa maksud ibadat tu? Kita cerita cara atas wakaf ni, ibadat ini ialah memperhambakan diri kepada Allah. Memperhambakan, sebab apa kita kena memperhambakan diri kita ni kepada Allah? Kerana dialah tuan hak milik alam ini. Tempat kita duduk ini, bumi yang kita pijak ini milik dia. Dan segala-gala yang ada di muka bumi ini milik dia. Sekali dengan kita ni milik dia juga. Jadi oleh sebab tu, bila semuanya milik Allah, maka tentu sekali kita kena menjadi hamba kepada dia. Tak boleh kita nak lawai token. Kita ni tak ada apa sekara, kita ni tak ada apa satu. Itu konsep yang kita mudah-mudah. Ibadat yang kita kata ibadat itu ialah memperhambakan dirinya. Kita jadikan diri kita ni sebagai hamba. Walaupun kita ni hebat atas dunia ni. Walaupun kita ni kita rasa hebat, kita rasa kita lah kuat, kita rasa kita lah bisa. Tetapi Allah kata segala-galanya tu hak aku. Kalau mu bisa hak duduk di mu tu hak aku. Kalau mu hebat hak duduk di mu tu hak aku. Kalau mu kuat, hak kuat tu duduk di mu tu hak aku. Kalau mu berkuasa, kuasa hak ada pada mu tu hak aku juga. Maka tak kira kita ni ada gapo saja, memiliki apa sahaja, semuanya milik Allah. Hak munya ialah jadi hamba aku, tu yang kata. Tu konsep ibadah yang mudah-mudah, yang kita semua patutnya kita cerita kepada anak cucu kita gapo dia ibadah tu. Nah, tidak kata ibadah, kita kadang-kadang kita bila kita tengok ibadah kan, kita nampak duduk atas sejadah. Duduk atas tikar sejadah, beribadah tu. Nah, kalau duduk kedai kopi, tak boleh beribadah. Tak boleh. Sebenarnya di kedai kopi kok, di atas wakaf ilmi gini, kita patutnya beribadat kepada Allah, kerana tujuan Allah ciptakan kita ni ialah untuk beribadat kepada dia. Maka di mana saja kita duduk, di mana saja kita berada, dalam keadaan apa saja kita, keadaan senang, keadaan susah, keadaan darurat, keadaan tidak darurat, dalam keadaan apa saja, dari di dalam status mana kita, status kita ni sebagai seorang ada Ustaz. Status kita sebagai seorang seorang raja, seorang menteri, seorang gapo saja, seorang ahli perniagaan, usahawan yang berjaya, kita sini tetap mesti menjadi hamba Allah. Jadi tu sebagai mukadimah Ustaz, boleh ke tak tu? Macam kerah pula gambar tu. Okey Ustaz. Terah dulu Ustaz kalau boleh. Dengar ke tak? Ustaz tak dengar ni. Dengar ke tak? Tak dengar, tak jelas. Tak jelas ni. Okey Ustaz, kalau tak apa-apa pun sebab saya Ustaz kecek saya jelas. Ustaz kecek dengar molek. Jadi saya minta kecek Ustaz. Ustaz saya kecek je lah dah. Okey. Kita saya teruskanlah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alal huzna sahla illa idza syi'ta sahla. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sattar yang bersama-sama dengan kita dalam wakaf ilmu pada malam ini, serta yang dikasihi semua para pendengar yang berada di luar sana. Alhamdulillah pada malam ini kita akan menyambung siri wakaf ilmu kita ni. Rasanya dah siri yang ke-30 hari ni Ustaz Tar Okey. 30. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan maqasid ibadah. Kan? Maqasid ibadah. Gapo dia agak maqasid ni? Gapo dia agak apa ni maqasid ibadah ni? Kada? Itu dia. Jadi maqasid ni ialah maknanya lebih kepada tujuan lah. Tujuan maknanya kita beribadat tu. Berapa dia Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ibadat tu kepada kita. Jadi persoalan ibadat ni sebenarnya adalah merupakan persoalan yang besar.
Nah, persoalan yang besar dalam kehidupan kita lah. Sebab kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang mana tujuan utamanya ialah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang terkandung di dalam ayat Al-Quran, di dalam firman Allah Taala yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budullah. Nah, itu dia. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'im. Jadi Allah Taala telah sebut dalam surah Az-Zariyat, kata silap ana, maknanya Allah Subhanahu Taala tersebut dalam ayat ini, dia kata aku tidak jadikan jin dan juga manusia kecuali untuk menyembah aku. Dah. Itu dia. Iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun. Aku tidak nak maknanya rezeki daripada kamu, dan aku tidak nak supaya kamu memberi makan kepada aku. Nah, maknanya yang Allah SWT nak ialah menyembah dia ajalah. Iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita sembah dengan dengan secara ikhlas lah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu dia. Kamu tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan ikhlas tu adalah merupakan perkara yang kedua lah selepas daripada Allah Taala jadikan manusia ni supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan yang kedua ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi sebab itulah maknanya kita dalam dalam bab ni beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita tidak boleh nak menunjuk-nunjuk atau nak ria dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu daripada perbuatan ria yang telah ditunjuk oleh orang munafik itu tidak dikendakilah. Itu amalan ibadat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Seperti mana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna illaha illa qalila. Maknanya mereka itu, iaitu orang-orang munafik ni, bila dia maknanya mendirikan solat, dia berdiri dengan keadaan malas. Dia buat dengan macam terpaksa gitu saja. Tapi dia buat jugalah. Cuma dia buat yura'unan nas, untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Tu nak nampak maknanya dia ni berjuruh lah. Gitu je lah kan. Dia semaya rajin, semaya sunat pun rajin kan tak? Tu dia. Bila duduk semaya, bila duduk apa, keling tengok ala kau orang. Nak menunjuk kata dia ni ikhlas jujur kepada Allah Subhanahu Taala, kan tak? Padahalnya tidak. Tu tak silap lagu tu. Yura'unan nah. Tu dia. Menunjuk-nunjuk kepada manusia. Kan tak? Wala yadhkuruna illaha illa qalila. Dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu Taala sedikit pun, kecuali sedikit sahaja jelah. Tu dia. Dah. Tu dia. Ni kita tidak nak maknanya ibadat yang semacam itulah. Walaupun maknanya perintah Allah Subhanahu Taala ini adalah untuk kita beribadat kepada Allah Taala, tetapi kita tidak boleh buat dengan secara tidak jujur kepada Allah Subhanahu Taala. Kita buat secara jujur, ikhlas kepada Allah Subhanahu Taala. Itu paling pentinglah. Itu dia. Itu mukaddimahnya Ustaz. Okey. Ya. Alhamdulillah. Jelas pada kita bahawa itu dia ibadat. Sebagaimana apa yang saya sebut awal tadi Ustaz, saya kata memang tujuan kita ni mari beribadat. Tujuan Allah lahir kita waktu kita ke dunia ni ialah untuk beribadat. Sebab kita mari ni orang kata tak ada apa sekarang, mari dengan tak ada mari ke satu. Guna bombing ni guna hak tu semua tingoti. Tak ada sahabat hak kita. Jadi memang layak sangatlah kalau Allah kata mu kena beribadat kepada aku, mu kena jadi hamba aku. Mu nak ke, mu tak si ke, mu suka ke, mu tak suka ke, kamu mesti menjadi hamba aku. Sebagaimana kita manusia dan jin sekali. Saya nak ambil Ustaz, saya nak ambil satu analogi lah. Analogi yang kalau kita sakit, contohnya kita sakit.
Tak tahu Ustaz dengar ke tak ni? Ya, ya. Dengar kau? Dengar. Dengar. Deh. Molek dah siapa? Okey. Okey. Kalau kita sakit, kita pergi jumpa doktor. Biasanya pergi klinik ke mana ke hospital ke, jumpa dengan doktor. Bila kita jumpa doktor, kita pun royaklah kepada doktor, bagi tahu doktor tentang apa keadaan kita. Kita ni sakit kau, tu sakit kau, ni lenguh situ, lenguh sini. Apalah saja yang kita cerita kepada dia, dan doktor tu daripada apa yang kita ceritakan tadi, dia pun periksa lah. Dia periksa situ, dia periksa sini. Akhirnya dia catat ubat. Dia beri apa ni, patut makan ubat kau tu, ubat kau ni. Maka dia pun suruh kita ubat tu, suruh ubat tak ni kita, lalu dia bagi penerangan kepada kita. Dia bagi penerangannya kerana dia kata ni ubat ni, hok ni kena makan 3 kali sehari. Makan 3 kali satu hari, 2 biji. 2 biji sekali makan 3 kali sehari. Selepas makan. Hok ni pula 2 kali. Nak tidur sekali, bangun tidur sekali. 2 kali. Jadi kita pun balik. Bila kita balik, nak menggambarkan kepada kita bahawa kita pergi jumpa doktor tu, tujuan apa? Tujuannya nak suruh hilang penyakit kita. Penyakit yang ada dalam tubuh kita, nak suruh doktor rawat, nak suruh hilang penyakit ni. Lalu bila kita pergi, bukan boleh hilang penyakit, sakit lagi, klik tu dalam keadaan sakit, tetapi boleh beban pula kita rasa. Kena makan ubat, kena disiplinnya, kena makan ubat 3 kali seharinya, jaga waktunya. Nak makan, kena makan dulu, nak ambil ubat tu kena makan dulu 3 kali sehari. Lepas tu tak boleh makan banyak putih, kena makan 2 butir je ubat. Lepas tu nak tidur, kena makan ubat, bangun tidur, kena makan ubat. Jadi kau satu kerja pula. Sedangkan kita pergi jumpa doktor tadi, doktor patutnya ambil penyakit kita, tahu buat, klik sehat. Tapi dia beri penyakit kita. Lepas tu dia kata suruh mari jumpa pula. Seminggu atau 2 minggu lepas ni kena mari jumpa saya pula. Saya nak cek tengok setara mana. Bila kita pergi jumpa dia tanya makan ubat ke tak. Apa ni serupa dengan saya royak tu, banyak mana makan ubat pagi tu, tengah hari, ikut ke tak? Kalau tak ikut, mana kata doktor pun malah nak rawat. Nak rawat ke mana? Aku ubat kau untuk saya makan. Jadi nak mencerita, nak menggambarkan kepada kita mari di atas dunia ni, mari lahir ke dunia ni, mari dengan tak ada perkara. Sebab tadi kita pergi dengan penyakit. Kalau dengan doktor tadi kita pergi dengan penyakit. Maka kita nak duduk di dunia ni tak ada apa perkara. Bila kita mari, dan kita akan jumpa dengan tuai bumi ni. Kita mari duduk di atas bumi ni, ada tuai dia. Maka tuai dia suruh kita buat apa-apa. Sebab dia kata, mu singgah sini, di bumi ini, mu singgah sebentar. Hak tempat mu nak kena perginya, ialah di alam satu lagi. Alam yang abadi. Maka bila mu nak pergi situ, mu nak senang, mu kena buat lagu ni. Sebab kita lah, kalau pergi doktor tadi, kalau mu nak sehat, kalau mu nak duduk dalam keadaan sakit tu, tak ada. Tapi kalau mu nak sehat, maka mu kena buat goni. Maka suka tak suka kita kena ambil ubat yang tak sedap tu, yang ikut kena disiplin, yang apa ikut masanya tadi. Maka serupalah juga dengan kita nak tak nak, bila kita dah terpaksa singgah di bumi ini untuk kita nak pergi ke alam satu lagi, maka nak tak nak kita perlu beribadat kepada dia. Jadi bila beribadat kepada dia, kalau kita pergi doktor, apa yang kita buat tu boleh kita automatik, kita kata tak boleh kita boleh kau kita lah sehat kita apa kita, kerana kita ikut kata doktor. Maka kita juga ibadat. Bila kita beribadat kepada Allah, bukan boleh kepada Allah tak ada nak gapo. Pada ustaz baca ayat tadi, dia tidak minta rezeki kamu, dia tidak gapo kamu, tidak minta gapo dengan kita. Bila tak, cuma dia suruh kita beribadat untuk kebaikan kita. Maka itulah di antara maqasid yang kita kata, kita orang duk dengar, duk kecek dah, orang cidik-cidik pandai dia kata maqasid. Maqasid dalam ibadat ada, maqasid dalam memerintah negara ada, maqasid dalam kita beragama ni ada. Ada 5 maqasid kalau kita beragama ni. Agama ni mari ni dengan 5 maqasid, iaitu nak jaga apa kita kata, nak jaga nyawanya, nak jaga agamanya, nak jaga maruahnya, nak jaga hartanya, nak jaga gaponya semua dah. 4-5 perkara tu. Maka dalam ibadat juga ada benda-benda yang nak jaga kita. Tu maqasid tu ialah satu benda yang dia nak jaga kita. Nak jaga kita, nak baki kita, nak ajar kita supaya kita jadi lagu ni. Untuk atas bawah
Masalah lain Ustaz. Okey. Macam tu. Jadi alhamdulillah. Jadi tak? Jadi itu sebagai orang kata mula-mulanya supaya nak kita jelas bahawa ibadat ini ada maqasidnya. Gangguan lain ni. Ustaz dengar ke tak? Ustaz dengar ke tu? Dengar. Tapi Tegelah Timur. Ya. Agak kita boleh tengok rakaman dia lepas ni pula lah deh. Rakaman lepas ni insya-Allah berkali clear molek berkali. Dah kita harapnya begitulah. Ustaz acu Ustaz pergi sikit lagi. Gapo saya royak tadi tu? Acu Ustaz pergi sikit lagi. Okey, sambung pula Ustaz. Tambah lagi tak apa. Boleh ada lagi tadi, ada tinggal lagi apa ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dah. Baik, adik tadi kita dah sentuh tentang asal, maknanya kejadian manusia ni oleh Allah Subhanahu taala yang Allah Taala sebut dalam ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dia tambah lagi ada ayat ni ya. Maknanya aku tidak jadikan jin dan juga manusia kecuali untuk menyembah aku, iaitu Allah Subhanahu taala. Dia tidak nak mana rezeki dan dia tidak juga nak maknanya kita memberi makan kepada dia. Sedangkan dia adalah merupakan pemberi rezeki yang maha perkasa. Dia tak meleset ekonomi dia. Maknanya dia tetap boleh bagi bila-bila masa sahaja keperluan-keperluan rezeki yang diminta yang diperlukan oleh manusia ini. Itu dia. Persoalan kita tadi ialah kita telah bincang berkenaan dengan ibadat tu, dan kita telah sebut tadi bahawa keikhlasan itu adalah merupakan satu perkara yang kedualah selepas daripada ibadat tu. Maknanya ibadat dibuat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu taala. Itu dia. Kalau mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada Muaz bin Jabal telah menyebut, dia kata kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himar yuqalu lahu Ufair. Qala ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ketika maknanya Muaz bin Jabal kata, dia kata aku ni pernah monggek lah naik himar keldai bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama keldai itu ialah Ufair. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Muaz, "Ya Muaz, wahai Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Tahu ke apakah hak Allah SWT terhadap hamba-hamba dia ni? Itu dia. Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apakah hak hamba terhadap Allah SWT? Ada dua. Jadi hak Tuhan terhadap hamba dia dan hak hamba dia terhadap Tuhan. Itu dia, ada dua. Apa dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal? Qala, Muaz pun berkata, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Muaz kata dia kata Allah dan Rasulnya lebih tahu, dia kata apa yang nak diberitahu saat itu. Itu dia. Qala, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda lagi, dia kata fa inna haqqallah 'alal ibadi ay yuriku bihi syai'an. Ini hak Allah Subhanahu taala terhadap hamba ialah iaitu dia hendaklah menyembah Allah Subhanahu wa taala wala yusyriku bihi syai'an, tanpa syirik sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu hak kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila Allah Taala jadikan kita ini untuk beribadat, menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka hak
hak hamba ni terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ialah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara tulus ikhlas tanpa ada syirik. Rupa tadi lah dah sebut tadi, sebahagian daripadanya tadi ialah maknanya buat dengan tidak ada ria, bukan nak menunjuk kepada orang lain. Ya. Itu dia, tidak nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain, sebab sifat menunjuk tu adalah sifat orang munafik. Nah, sifat orang munafik seperti mana yang telah dibaca ayat Al-Quran tadi dah, bahawa orang munafik bila dia melakukan solat maka dia hilang pula. Hilang dah Ustaz. Okey. Ustaz hilang pula dah. Tak apalah. Putus tu. Okey. Ada dah. Lain Ustaz Tal. Tak tahulah. Okey, teruskan. Ya. Teruskan. Ya. Jadi anda teruskan lah. Anda teruskan. Maknanya tadi maknanya sifat orang munafik, dia suka menunjuk-nunjukkan apa yang dia buat, terutama ni ketika dia melakukan solat tu lah. Nah, itu dia. Jadi Allah SWT mengikut hadis ni, maknanya hak dia terhadap hamba dia ni ialah dia nak supaya hamba dia ini menyembah dia tanpa ada syirik sikit pun. Maknanya tak ada bersekutu dengan sesuatu yang lain. Maknanya tidak nak menunjuk-nunjuk dan putus lah. Putus tu Ustaz ni. Okey. Ustaz putus. Okey. Kita cerita sikit lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah keadaan apabila kita ber-online ni, ada masalah lain, ada masalah terputus dulu dah Ustaz ni. Tak apa, mungkin dia cuba masuk lagi. Okey, dia cuba masuk sekali lagi. Kita tengok masuk ke tak. Okey, cerita mengenai masih lagi kita bersama tuan-tuan dan puan-puan. Ada sahabat-sahabat kita ada tanya saat ni lagu mana, saya tak ada juga nak saya mau masuk ke dalam ini. Tapi ada soalan daripada, kita tengok dulu siapa dia yang tadi ni. Ibnu Najah. Okey, ada lagi Amir, Ustaz Amir kita pun ada bersama, Ustaz Yusri ada bersama, Ustaz Ustazah kita pun ada, Wan Nur Azam. Kita boleh tunggu Ustaz masuk ni. Kita ada siapa dia lagi tadi, ada Abu Irfan ada. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita pada malam ni. Ustaz Nuri kita ni tak tahulah setara mana ni. Line dia tak jadi ni. Jadi okey, saya nak cerita sikit dalam masa yang bila kita menunggu ni. Ada beberapa maqasid yang dijelaskan oleh para ulama mengenai ibadat yang kita lakukan secara umumnya. Tak kira lah ibadat gapo, semaya, puasa, zakat, haji dan ibadat-ibadat sunat yang lain. Yang pertama sekali dia kata di antara ibadat, di antara maqasid, di antara tujuannya, ini juga mungkin menjawab soalan daripada Ibnu Najah tadi, lagu mana ibadat ini boleh kita aplikasikan dalam kehidupan harian kita, lagu mana dia membina kehidupan kita. Yang pertama sekali kata ulama, dia kata ialah ishtiratun niyah. Nombor satu sekali ialah ishtiratun niyah. Mengikut para ulama, dia kata yang pertama sekali ialah dia nak mengajar kita lagu mana cara niat matlamat. Niat ni maksudnya matlamat kita yang betul. Kalau orang pakai metodasi ke apa, dia kata nak buat satu-satu kerja ni perlu kepada matlamat. Kita kenal goal kita ke apa dia. Matlamat utama kita nak sapa sekali, matlamat akhir sekali. Jadi segala ibadat ni dia nak ajar tu, nak ajar supaya kita nak pergi mana sebenarnya. Di akhir sekali ni kita nak sapa mana. Nah, sebab tu dalam ibadat kita ni ada niat. Buat apa saja yang berbentuk ibadat, maka ada niat.
Jadi Tuhan nak ajar kita, hidup kita ni biar niat tu niat betul tak gogek. Niat ni jangan tergogek. Jangan gogek sikit abu. Iaitu niatnya lillahi ta'ala. Sebagaimana Ustaz Nuri sebut tadi, bahawa ikhlas. Sikit abu tak boleh syirik. Bila kita sebut niat ni, dia mari selalu dengan gulawai dia ialah syirik. Kalau ada niat menyeleweng kot lain, ada niat syirik, apa nama tadi tu, riak ke apa tu, bunga-bunga syirik belaka tu, riaknya, ta'ajubnya, gaponya, maka hak tu yang pertama sekali. Sebab tu bila kita semaya kita kata wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima. Nah, kita sebut dalam surah gapo ada ayat ni, ayat kita baca tu. Nah, kita baca tu ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 79. Wajjahtu dia ada inni tepi tu. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Bila-bila tunggu start masuk ni. Sesungguhnya aku telah hadapkan muka aku ni. Aku hadapkan muka aku ni kepada siapa? Allazi fataras samawati wal ard. Kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ni. Hanifa dengan sebenar-benarnya, dengan setulus-tulusnya, wama ana minal musyrikin, dan aku ni bukanlah jenis orang musyrikin, jenis orang yang dua muka, dua kolel. Ni orang panggil dua kolel, alik tu pun ya, alik ni pun ya. Aku tidak, aku ni ngamung jah Tuhan. Marilah siapa-siapa dia pun yang ngaku dia Tuhan, marilah siapa dia pun yang ngaku hebat dia hebat ke apa, aku tolak tepi belakang. Wama ana minal musyrikin. Aku ni jenis orang bukan jenis orang musyrikin, orang yang syirik, orang yang bertalai-talai. Dekat-dekat tu perangai orang musyrikin ni dia bertalai dua muka. Talai dua muka. Lah ni orang panggil dua kolel. Lah ni dua kolel lah ni. Kolel tu pun boleh, kolel ni pun boleh. Asal selesa dia. Tidak. Kita dalam semaya kita sebut wama ana minal musyrikin. Tu maqasid yang pertama sekali nak ajar kita lagu mana kita ni biar tahu tujuan kita ke apa. Tujuan kita ke apa. Ustaz masuk betul, alhamdulillah. Ana nak ambil masa sikit Ustaz. Nombor satu. Nombor dua, ibadat ini ibadat ni tujuan dia ke apa? Ialah nak mengikat ke kita sebagai seorang hamba. Tadi kita sebut dah bahawa manusia ni adalah hamba, maka hamba dia kena terikat diri dia dengan token dia. Hamba kena terikat dirinya dengan Tuhan ataupun dengan penciptanya. Maka dengan ibadat ni lah mengikat kita rabtul ibad, mengikat hamba li rabbi. Nah, apa ni abi rabbi, dengan Tuhannya. Jadi sebab itulah ibadat ni dia apa dia panggil, dia berterusan, mustamir. Berterusan bila start daripada pagi sampai ke tidur, bangun tidur, ibadat semua. Sebab apa nak suruh kita ni lekat kita ni dengan Tuhan. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, Tuhan semua kita ni. Nah, ada ibadat yang jenis 4-5 kali sehari, ada ibadat yang seminggu sekali. Macam sembahyang Jumaat tu seminggu sekali. Ada ibadat yang setahun sebulan, ada ibadat yang setahun sekali. Macam-macam jenis ibadat sebenarnya nak mengikat diri kita ni supaya kita ni terikat ke masjid, ke mahkamah dengan Tuhan pencipta kita, dengan Tuhan pencipta kita. Dua. Yang ketiganya ialah nak apa dia? Nak suruh kita rasa bahawa kita ni memerlukan Allah. Dalam kita beribadat ni Tuhan nak ajar kita supaya kita ni sentiasa memerlukan dia. Tuhan dia memang suka lah gitu. Bila ada orang memerlukan dia. Tidak Tuhan lah kalau kita sama manusia orang besar-besar, orang pemimpin ke apa semua, dia kena menang lah kalau kita gatal kaki dia. Gatal kaki dia semua. Gapo-gapo pun minta dengan dia. Dia suka menang lah. Allah yang sudah tentunya mempunyai segala-galanya, segala-gala ni milik dia belaka, tentu dia nak kita ni bergantung penuh dengan dia. Jadi sebab tu dia suruh kita beribadat supayanya kita nak ajar kita supaya reti kita bergantung dengan Allah. Ketika senang kita bergantung dengan Allah, ketika susah kita bergantung dengan Allah. Itu di antara maqasid ibadah. Jadi apa yang kita kena tahu ni, benda-benda ni 3 perkara dah saya sebut ni supaya kita nak ukur diri kita. Selama ni kita sudah beribadat, adakah mari rasa kita ni bergantung dengan Allah? Selama ni lama benar dah kita beribadat, macam-macam ibadat dah kita buat, adakah kita ni rasa terikat kita ni dengan Allah? Kau kita bebas?
Jari-jari sekali yang kita terikat. Dan adakah dalam masuk kita beribadat ni, kita dah rasa kita ni jumpa dah tujuan yang sebenar untuk hidup ni. Kau tak jumpa lagi. Maka kalaulah tak jumpa lagi tiga-tiga perkara ni, satu tak jumpa lagi tujuan sebenar, maka kena teruskanlah ibadat. Mungkin ibadat yang kita buat tu ada lompang di sana sini. Ada orang panggil, ada bocor sana sini. Menyebabkan tak mari, tak erti tujuan hidup. Tak jumpa cari tujuan hidup. Ataupun kita ni tak boleh nak ikat lagi diri kita dengan Allah. Maknanya ada ibadat kita boleh jadi hak tidak sempurna. Buat-buat dah tak sempurna. Sebab apa? Sebab itulah tak sampai kepada maqasid yang sepatutnya. Tu yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? Supaya kita rasa kita ni bergantung dengan Allah. Kita rasa kita ni kalau tak ada Allah tak boleh duduk. Tak boleh kalau kita tak ada Allah. Allah tinggal kita tarfata ain. Allah tinggal kita sekelip mata ya. Hancur lebu kita ni. Maka kita perlu sangat kepada Allah. Dalam setiap apa saja yang kita buat. Ustaz tu bik pula dah. Hilang pula dah Ustaz. Sudah kerja lah. Amor sore dah hari ni. Okey, yang keempat. Yang keempat di antara maqasid yang keempat. Ibadat kita duk buat ni. Kita nak boleh ke ni? Takhfif wa raf'ul jarah. Takhfif wa raf'ul jarah. Kata dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu kata apa? Untuk supaya kita rasa kita hidup atas dunia ni mudah, tidak terbeban dan juga jauh daripada tekanan. Tak ada tekanan, tidak stres. Dengan ibadat ni dia nak ajar kita supaya kita tidak stres. Tidak stres. Sebagaimana doktor beri ubat kita tadi lah. Dia bagi ubat suruh kita makan. Kalau kita makan ikut jadual yang doktor bagi, maka kita akan jadi senang. Tidak berat tubuh nak gerak payah dah. Jadi dengan ibadat tu juga Allah nak suruh kita senang hidup atas dunia ni, takhfif. Sebab tu Allah ajar kita kalau susah, sebab tu dia beri keringanan semaya yang dia kata wajib 5 kali sehari ni. Tapi kalau ada masyarakat boleh kita qasar, nak semaya 4 boleh buat 2. Kalau masyarakat lagi boleh gabung 2 waktu. Tak suruh sembahyang asar sekali, gorek sembahyang isya sekali. Kalau puasa, puasa kalau musafir je, maka boleh mu tak puasa pun ganti pada hari lain. Banyak benda-benda yang keringanan yang Allah bagi. Tu nak bagi kita, nak royak kita ni dalam beribadat ni bukanlah Allah mari nak hidup kita di atas dunia ni nak suruh dia buat susah senang pun mu kena buat. Tidak gitu. Jadi tu maqasid yang keempat. Cara reka-reka. Bila-bila tunggu ustaz ni. Mana dia ustaz? Tak mari tu. Sudah kerja lain dia putus habis saja. Dan yang kelimanya ialah apa? Untuk nak dia panggil untuk nak tahzib tahzib wa tathhir wa tashih lin nufus. Satu, nak membersihkan. Cara mudah-mudah cara rekahnya ialah nak membersihkan hati jiwa kita. Nak bersihkan jiwa, nak memurnikan jiwa kita. Jiwa ni sebab jiwa an-nafs, jiwa ataupun hati apa orang panggil ni, dialah raja dalam tubuh kita. Dan segala tindak tanduk kita mencerminkan hati kita. Kecek kita mencerminkan hati kita. Kalau hati kita comel, maka tumbiklah buah comel-comel dari mulut kita. Kalau hati kita comel, maka tangan kita akan bertindak comel-comel, bagai comel. Kalau hati kita comel, kaki kita akan bergerak ke tempat comel-comel. Nah, mata kita, kalau hati kita comel, maka mata akan tengok benda comel-comel. Maka lagu mana nak dapatkan hati yang comel ni? Maka perlu kepada beribadat kepada Allah. Nah, sebab ada Tuhan kata, satunya contohnya macam semaya. Macam semaya tu jelas-jelas Tuhan kata innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semaya tu boleh mencegah kita daripada melakukan perkara fahsyak dan melakukan perkara munkar. Perkara fahsyak dan perkara munkar. Ada pernah sekali orang tanya, dia tanya saya, dia kata, apa beza di antara fahsyak dan munkar? Saya kata dua-dua tu perkara yang tidak baik lah, perkara buruk. Dia tetap serupa. Saya kata tak serupa. Tak serupa. Fahsyak ini ialah satu perkara buruk yang dipandai buruk oleh semua manusia. Manusia tengok buruk dah kau.
Tak kira dia agama gapo. Tetap dia kata benda tu benda tak boleh. Itu adalah fahsyat. Gapo dia macam nipu, kecek lawak. Nah, orang tak ada agama pun dia kata kecek lawak ni ialah benda tak boleh. Benda yang memudaratkan orang. Khianat orang, buat khianat kat orang. Tak. Tidak amanah. Tu tak nanti kau orang kuat agama. Orang yang tak ada agama, budak kecil pun dia tahu. Awak khianat dia kata mujahat. Tu fahsyat. Mungkar, beza mungkar ni hanya ada pada kita orang Islam saja. Mungkar ni ialah benda yang kita langgar perintah Allah. Kita langgar perintah Allah. Tapi kadang-kadang orang lain tak berasa jahat. Macam kalau kita tak semaya. Orang bukan Islam tak ada gapo dia curu tapi dia tak maya je. Kata dia curu. Tu perkara mungkar dia panggil. Bila kita lawan perintah Allah, Allah suruh buat gua tu kita tak buat, Allah suruh buat gua ni kita tak buat. Tu dia panggil mungkar. Benda mungkar ni ada pada kita, pada orang Islam saja. Fahsyat ni ada kepada semua. Orang nilai jahat belaka. Tu beza secara mudah-mudah lah. Jadi semaya ni dia boleh menjadi benteng, mencegah kita daripada buat benda-benda fahsyat. Dia jahat-jahat tadi semua kata kita jahat, dia benda mungkar. Dan maknanya perintah Tuhan pun kita boleh ikut kalau kita ikut solat. Kita semaya, kita jaga semaya kita. Tapi kalau lah semaya kita ni tak boleh lagi mencegah. Bila semaya nampak rasa kosong dah. Tapi bila pergi buat, bohong, kecil lawak, kata kat orang, kau ikut dia. Ikut dia dah. Tak ada, orang kata, tak ada sepadan, tak ada tara, tak ada apa dah. Lu skru, longgar skru, habis langgar. Semaya juga bermakna mungkin semaya kita ada tempat yang bocor di sana sini yang tidak sempurna. Deh. Tu yang ke berapa dah? Yang ke-5. Ustaz tak mari-mari ni. Sudah keja dah kali ni. Ustaz tak mari ni. Tu kalau semaya kita nampak maqasid dia semaya nak mencegah kita daripada apa tadi, perkara mungkar, perkara fahsyat. Kita tengok macam contoh puasa. Puasa ada maqasid dia, ada maqasid khusus dia. Nabi sebut kata malam yada' qaulaz-zur wal amala bih falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau mung tak boleh nak tinggal kecek uduh, qaulaz-zur, mulut uduh. Kalau mung tak boleh nak tinggal perangai mulut uduh wal amalu bih, dan kerja buat uduh, falaysa lahu hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka tak ada beza lah mung tinggal makan minum di siari, mu puasa, tak ada beza. Ni tu apa nama puasa ni, tujuan dia ialah puasa tu bukan setakat kita tak masuk makan ni tak masuk minum dalam perut kita, tapi kita juga kena jangan buat tubik bagi uduh daripada mulut kita, buat tubik kat mulut kita. Kalau mutah orang kata buat batal dah puasa, kecek lawak lagilah. Nah, kalau mutah pun kata batal dah puasa, mutah dengan sengaja dah. Batal dah puasa. Kalau lawak dengan sengaja, mutah dengan lawak, mana uduh? Uduh lawak lagilah, uduh bohong lagilah. Maka ni puasa nak mengajar. Di antara maqasid puasa ialah nak ajar mulut kita supaya tidak jadi mulut uduh. Nak ajar tangan kita jadi tangan uduh. Nak ajar perangai kita jangan jadi perangai uduh. Tu puasa. Yang apa lagi? Zakat. Zakat di antaranya ialah untuk mensucikan harta kita. Untuk nak suci dan mengemban. Nak menyucikan dan mengemban, dan juga tu maqasid kemasyarakatan. Panjang cerita bab zakat ni. Okey, tu yang ke-4. Yang kelima dah. Yang kena di antara maqasid yang kena ialah penyatuan umat. Nak menyatukan manusia ni boleh duduk dalam keadaan bersatu dengan beribadah. Beribadah boleh menyebabkan kita bersatu. Boleh dengan satu. Contoh dia, sebab tu ada semaya pun di antara maqasid dia ialah nak menyatukan hati-hati manusia. Menyatukan kita, mula-mula kita satukan orang set orang semaya dulu. Konsep semaya ni disuruh semaya Jumaat. Semaya Jumaat pula bukan semaya Jumaat di rumah masing-masing, semaya Jumaat di masjid.
Bila semaya Jumaat di masjid, kita akan jumpa dengan jiran kita, jumpa dengan jiran dekat, jumpa dengan jiran jauh, jumpa dengan Tok Imam, jumpa dengan Tok Bila, jumpa dengan orang kaya, jumpa dengan orang sesak, jumpa dengan doktor, jumpa dengan cikgu, jumpa belakang. Masa itulah kita boleh menyatukan hati kita di antara sama-sama kita, sama-sama orang semaya ni. Penyatuan kita ni bermula daripada pok-pok musallin, pok-pok hak semaya dulu. Kalau hak set semaya ni tak boleh bersatu dah. Set semaya belakang dah tapi tak boleh bersatu. Nak betul sah pun tak sedah. Ada orang cuik suruh naik sikit, tak naik, tak gerak. Ada orang lagi tu. Pergi semaya masjid sama kita cuik sikit, betul naik sikit. Kerah kepala tak sih. Kalau lagu tu dah kan. Tak ada dah. Kata pergi semaya ni nak betul sah. Lepas tu lah ni bila jarak sah kena duduk 2 meter. Nak sah pula selai 2. Gek. Oh, mari mana sunnah mana ni. Semaya jarak ni. Masa rapat dulu. Rapat kosong. Tak rapat juga kita heret, dia lari. Kita heret, dia lari. Tak sih rapat soh. Rapat soh ni kan dia belaga kaki. Belaga kaki tu baru jalan. Betul tu mik belakang. Bermakna situ kita ada lompang dah. Sebab tu set-set hak semaya, set-set orang semaya ni pun tidak nak bersatu mana. Sedangkan maqasid dalam ibadah terutamanya semaya tu ialah nak menyatukan hati, mula-mula menyatukan hati set-set puak semaya ni. Maka perpaduan inilah nak bawa pula kepada set-set tidak semaya. Hak tidak hak semaya cila-cila. Lepas tu hak tidak semaya langsung. Lepas tu tidak hak Islam pun nak suruh bersatu juga. Sebab kita ni umat wahidah, satu umat, satu generasi. Maka bukanlah Allah tujuan lah ni kau ramai manusia beratus juta ni, bukan suruh kita balah. Bukan suruh kita balah. Saja Allah satu ujian kepada kita, umat Nabi dulu tak ramai. Umat Nabi dulu tak ramai. Jadi kita ni ramai umat kita. Adakah Allah ciptakan manusia ramai ni suruh kita pakat balah buat kita? Tak. Suruh kita belajar bersatu. Cabaran kita untuk kita bersatu. Allah jadikan nyoba mari di Malaysia ni, tak, di tanah Melayu ni, bukan Melayu saja. Cina pun mari di tanah Melayu, India pun mari di tanah Melayu. Ada India kata ni bukan tanah Melayu ni, tanah India sebab dia tu cabaran bagi kita berlaku mana kita nak menyatukan. Kita ada semaya. Semaya mula-mula kita bersatukan kita dengan orang-orang semaya. Ngatu email ni, ngatu email kita belaga saya. Kadang-kadang tu email tak belaga saya dengan kita. Ngatu email tak belaga saya dengan kita. Kalau kita tak belaga saya, ngatu email nak siapa? Tu email tak belaga saya dengan kita. Tak tahu apa-apa. Semaya pada hari tu email ni kak. Masjid dah dia nya, tapi nyatok belaga saya juga. Dengan kita lagi semaya masjid. Jadi tidak tercapai maqasid ni. Maknanya ada tempat lompang-lompang di mana mungkin kerana kita kerah-kerok, orang kata kerah-kerok, suruh rapat sah pun tak sih. Suruh sah depan tak sih. Kalau ada jenis orang ni, dia tak segi nak duduk sah depan. Dia mungkin dia duduk sah belakang semua. Sah depan kosong, tak naik. Tak tahu ada orang lain mari tu, dia depan gitu. Duduk belakang. No, maknanya tak tercapai perpaduan, maqasid ni tak tercapai nak menyatukan umat. Apalagi hak besar, perhimpunan besar setahun sekali haji. Tentu sekali tujuannya bukan nak perabi piti, bukan Tuhan suruh perabi piti. No, ni bunyi khabar haji maha pula. Ya, apa ni 10,000, bunyi sampai 30,000 haji, tak tahulah. Ya. Maka adakah Tuhan nak membebankan kita lalu? Tak. Ada tujuan yang besar sebenarnya ialah perpaduan umat. Perpaduan orang-orang pergi haji, sepatutnya dia berpadu di situ. Bukan setakat pergi haji, tapi buat sesuatu. Ada benda yang kita buat di sana. Nah, yang boleh menyatukan hati kita. Yang ketujuh ni, ibadat ini, di antara maqasid ibadatnya, satu maksud dia ialah nak suruh, nak suruh takkid mabda' al-musawat. Nak suruh kita ni rasa, kita ni sama jangan orang lain. Ni besar ni sebenarnya di antara sebab tak boleh nak bersatu ke apa semua ni, sebab kita duk berasa kita besar, kita duk berasa kita hebat, kita duk berasa kita alim, kita duk berasa kita dah pandai, kita duk berasa kita dah betul, orang lain tak betul belakang. Sini ibadat sebenarnya nak mengajar supaya kita merasakan diri kita ni sama jangan orang lain. Kita orang putih ni serupa jangan demo orang hitam tu. Kita orang tinggi serupa jangan demo orang rendah tu. Serupa lagi segi mana? Tak serupa lah demo tinggi kawan rendah. Tapi serupa dari segi ada benda kita boleh buat, ada benda kita tak boleh buat.
Orang tinggi, ada benda dia tak boleh nak buat. Dia boleh lah beki lapu, lapu tu terpaksa tangga. Tapi kalau bawah-bawah ni, dia tak boleh. Kena orang rendah lah buatnya. Nah, orang rendah ada kerja dia, orang tinggi ada keistimewaan dia. Maka kita ni serupa. Orang kaya, dia tidak akan kaya kalau tak ada orang miskin. Dia perlu kepada orang miskin untuk mengkayakan dia. Tapi kalau dia gunakan orang miskin untuk dia jadi kaya, orang miskin tetap miskin, tu tak betul pula. Cerita lain pula. Jadi, ada dah Ustaz. Tak khabar Ustaz masuk dah. Lama raya Ustaz. Masalah lain. Lain ada masalah. Okey, saya panjang dah cerita gini. Ustaz dengar gedok ni, memang tak dengar lah kot. Jadi, apa ni, yang ketujuh ni ialah ibadat ni nak mengajar kita supaya kita rasa persamaan. Sama je kita. Orang pakai serban dengan orang pakai topi. Ada persamaannya. Ada titik sama. Walaupun nampak terbeza tapi ada satu tempat sama. Persamaan setara kita. Kita ni hamba Tuhan belaka. So sudut angin sudut gedebel lah. Tak, dengan aling kita, dengan banyaknya ilmu kita, tak sudut gedebel lah. Dan orang tak ada ilmu kadang-kadang ya gedebel kok. Tak sudut gedebel lah, tak ada ilmu. Orang ada ilmu pun tak boleh gedebel, apa lagi orang tak ada ilmu. Orang ada harta pun tak boleh nak gedebel, nak sapalo, apa lagi kita tak ada harta nak sapalo ke mana. Jadi tak boleh sapalo sebab kita ni sama. Islam mengajar ibadat yang kita duk buat ni sebenarnya nak ajar benda tu. Time puasa pakat lapar dah kau. Walaupun peti sejuk penuh. Time semaya betul sah dah kau untuk kira muagung kau mu raja kau muka kau betul sah. Tak boleh duduk sak buat mu ya 2-3 orang tak boleh. Muka-muka raja mu duduk depan tak boleh. Tok email kena duduk depan mu. Nah, walaupun tok email ni hanya kain buruk, kain plekat usang. Tapi dia tok email duduk depan raja. Nak ayat kita sama. Islam mengajar tu. Adakah ibadat kita ni siapa mencapai maqasid Tuhan nak? Kalau tak dapat, ada sesuatu lah. Amun nak ayat 7 kali ni ya dulu. Nah, sebab Ustaz masuk dah. Muncul Ustaz masuk. Tak ada tak payah kelapar. Kalau Ustaz masuk lagi, nak reka mana yang kelapar ni. Mesti dia 7 je. Okey, Ustaz, sambung. Okey, beres. Tadi saya ada baca hadis tadi. Saya nak sama hadis tu baliklah. Tak? Maknanya Nabi ada sebut kepada Muaz bin Jabal, dia maknanya hak Allah terhadap hak hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hak hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ialah dalam beribadat tu jangan syirik lah. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antaranya lah. Jadi sebab tu maknanya dalam beribadat tu kena ikhlas. Maknanya kita tidak buat kerana nak menunjuk-nunjuk kepada sesiapa lah. Sebab kalau menunjuk tu dia dah jatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat sesuatu tu kan nak menunjuk-nunjuk pada orang. Itu dia. Baik. Yang kedua pula Nabi ada sebut, Nabi ada bagi tahu kepada Muaz bin Jabal ialah hak hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga maknanya hak hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tidak mengazabkan sesiapa yang tidak syirik dengan dia sesuatu pun. Itu dia. Makna Allah Taala pasti, maknanya tidak mengazabkan. Tidak menyeksakan kepada sesiapa yang tidak syirik kepada dia lah. Itu dia. Jadi itu jelaslah maknanya bagi orang yang tidak syirik ni pasti tidak akan mendapat azab daripada Allah SWT. Itu dia. Tuhan tak akan beri balasan buruk kepada dia lah. Jadi bila dengar gitu, Muaz ni pun dia tanyalah, dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala ubashirun nas? Itu dia. Ada kepatut aku beri khabar gembira kepada orang ramai, tak? Dia boleh pakai belakang bahawa mana dengan tidak syirik ni terlepas daripada azab Allah Subhanahu Taala ni. Itu dia. Patutlah aku kena ayat kat orang lah, patut gitulah kata Muaz bin Jabal. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ni bersabda kepada Muaz bin Jabal, dia kata la tubashiruhum fayattakilu. Jangan royak lagi ke orang, jangan beri khabar gembira lagi kepada orang ramai, dia kata. Fayattakilu.
Takutnya dia duk pakat bergantung dengan hak tak syirik tu saja. Apa beramal hak lain pakat tak buat adalah. Tu dia. Bila dah syirik tidak diazab oleh Allah SWT, pakat jaga syirik saja. Amalan-amalan yang patut nak buat lebih banyak lagi tu pakat duk bergantung dengan hak tu saja. Tu dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Muaz bin Jabal, tak usah habis lagi lah, tak usah bagi tahu lagi. Ya dah. Dalam hadis ni lah, dalam hadis lain lagi, maknanya Nabi ada maklum kepada Muaz bin Jabal, dia kata boleh beritahu kepada orang ramai kalau maknanya dia sudah tidak bergantung kepada amalan tak syirik tu saja ke tak? Tu dia. Maknanya kalau orang duk bergantung lagi tak usahlah. Kalau orang tak bergantung bolehlah. Pakat bersungguh, pakat beramal, molek-molek belaka, tak apalah dia kata. Tu dia. Sebab itulah Muaz bin Jabal maknanya pada hadis yang lain maknanya dia turut beritahulah macam mana sapa kepada kita hadis ni lah. Dia turut bagi tahu kepada orang lain lah ketika dia nak mati, dia hampir mati dah. Dia takut maknanya rasa berdosa di atas sebab menyembunyikan ilmu ni. Tu dia. Jadi itulah maknanya soal maknanya hubungan kita dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita kena buat dengan cara ikhlas, dengan jujur lah. Tapi maknanya dalam bab ni Ustaz, maknanya kita ada benda yang perlu maknanya kita kena buat tafsiran jugalah terhadap keikhlasan amalan ni, ke tak? Terutamanya berkaitan dengan riak tu lah. Jadi hak mana hak dilarang, hak mana hak dibolehkan dalam agama kita, dalam riak ni, ke tak? Dia berkaitan dengan amalan kita ni, ke tak? Tu dia. Jadi bila kita rujuk kepada Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dia tu, ke tak? Imam Ghazali ada cerita kepada kita tentang perkara ni. Dalam bab ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia kata kita tidak boleh riak sama sekali. Tu dia. Dalam bab ibadat ni kita tidak boleh riak sama sekali. Nak menunjuk kepada orang kita rajin puasa ke, kita rajin semayang ke, main sunat ke, ke tak? Kita nak kita nak tunjuk kata kita ni kuat sedekah ke, apa semua sekali, nak nunjuk kepada orang. Dalam bab yang berkait dengan ibadat ni, Imam Ghazali kata hak ni tidak boleh ada sifat riak. Hak ni tak boleh ada sifat riak. Tapi dalam bab kerja, dalam bab kerja biasa yang tidak berkait dengan ibadat, contoh kita kerja makan gaji ataupun kita dapat kerja untuk mencari rezeki apa-apa saja ni, hak ni tak apa. Kita nak riak. Kita nak tunjuk kebolehan kita. Kita nak menunjuk kepandaian kita. Kita nak menunjuk kemahiran kita. Tu dia. Kata Imam Ghazali, dalam bab ni tak apa. Tu dia. Sebab sebab dalam bab ni pun Nabi Yusuf alaihi salam dia juga tunjuk kemahiran dia kepada Raja Aziz. Ini hafizun alim, dia kata. Tu dia. Dia royak kepada Raja Aziz, dia kata sesungguhnya aku ini adalah merupakan orang yang berkemahiran dalam bab nak menjaga bendahara negara ni. Lagi juga maknanya alim, orang yang berintegriti dan juga orang yang berkemahiran, ada kemahiran dalam bab nak menjaga bendahara negara ni. Dalam bab ni, dalam soal ni, kita boleh nak tunjukkan kemahiran kita, kebolehan kita. Tu dia, dalam soal maknanya kerja apa semua sekali. Dan kita maknanya kita menunjukkan kebaikan kerja kita. Imam Ghazali kata maknanya kalau kita nak tunjukkan kemahiran kita untuk mendapatkan pangkat tu pun boleh lagi. Tu dia. Untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan sumber rezeki yang lebih, nak dapat bonus, nak dapat daripada kemahiran kita, kita nak tunjuk kemahiran kita saat ni tu untuk mendapatkan sumber rezeki yang lebih, bonus lagi ke gapo ke semua sekali tu, kata pun boleh, kata Imam Ghazali. Cuma dia minta beringat je lah.
Dia kata sebab pakak tu, pakak yang tinggi ada afat dia, ada beberapa kebinasaan dia. Harta yang banyak tu pun maknanya ada afat dia, ada tempat-tempat kebinasaan dia. Jadi kita kena jagalah waktu tu, kata Imam Ghazali, kan tak? Tapi kalau kita nak tunjuk riak dari segi tu tak apa, tak masalah. Walaupun maknanya kerja tu termasuk dalam ibadat juga. Tapi ibadat tu ialah ibadat umum. Saya tak cetuh, saya tak ada nak cetuh tadi kerana tak ada lain. Sebab nak cetuh waktu dulu kan. Ibadat umum, ibadat khusus. Ada ibadat umum, ada ibadat khusus. Jadi ibadat umum ni kita kerja dua kerja biasa begini ni. Ibadat khusus tu terkandung dalam rukun Islam yang 5 perkara tu lah. Dengan semaya, puasa, zakat, haji ke apa semua sekali tu. Itu termasuk dalam ibadat khusus lah. Jadi kita tunjuk sifat ria kita ni kepada bos kita, kepada majikan kita, tentang integriti kita, tentang kemahiran kita untuk dapat maknanya pangkat yang lebih, untuk dapat gaji yang lebih, bonus yang lebih, apa semua sekali. Itu tidak masalah, kata Imam Ghazali. Tapi hak tak bolehnya, hak tentu kata tak boleh bab riak ni ialah ibadat hak khusus tu. Ibadat hak umum ni tak apalah, tak masalah. Ibadat hak khusus yang disebut dalam rukun Islam hak 5 perkara tu saat ni. Jadi waktu kita kena jagalah dalam bab-bab ibadat hak seperti itu. Itu dia. Dalam bab hak ni tak apa maknanya kita riak dari segi tu. Ada dia punya ada dia punya matlamat dan juga kebaikan. Sebab kalau kita tidak tunjuk integriti kita, tidak tunjuk kebolehan kita, nanti peluang untuk kita nak dapat pangkat tu supaya kita boleh melaksanakan tugas yang lebih baik lagi ni, kan? Tak dapatlah. Kalau kita tak tunjuk integriti kita, kebolehan kita, kemampuan kita dan juga sebagainya. Jadi kita nak semua tu bukan untuk orang kata yang boleh membawa kebinasaan. Kita nak semua tu, kita nak membawa kebaikan. Khairul ummah, menjadi khairul ummah. Itu dia, menjadi umat yang terbaik daripada orang hak tak baik mengambil jawatan tu, pegang jawatan tu teruk lagi lah nanti. Itu dia. Jadi inilah maknanya perkara yang maknanya kita nak sentuh pada malam ni, ya. Antaranya itulah maknanya kita dalam bab dalam bab ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kan? Jadi kita maknanya kena tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Adapun maknanya hak bab ibadat yang umum ni, maknanya kita tidak terikatlah dengan soal maknanya sifat riak dan juga sebagainya. Apabila kita menunjuk integriti kita, kebolehan kita, kemahiran kita dan juga sebagainya lah. Jadi yang pentingnya maknanya ibadat hak kita buat ini tercapai dia punya maqasid dia tu. Itu dia. Ibadat hak kita buat ni tercapai dia punya maqasid. Ustaz tak ada sebut dah kedak macam contoh semayang kata tadi tu, kedak. Inna fahsya'i wal munkar. Tu kedak. Tujuan semayang tu maknanya untuk nak dapat maknanya menjadi orang yang maknanya boleh maknanya mencegah perkara fahsyak dan juga perkara mungkar. Semayang tu maknanya benda tu dah ada. Semayang tu sendiri sudah pun menjadi ibadat yang boleh membentuk maknanya maqasid yang dikendaki itu, iaitu boleh mencegah perkara fahsyak dan juga perkara mungkar. Jadi semayang ni adalah merupakan sebesar-besar ibadat lah yang akan membentuk maqasid yang begitu banyak. Sebab semayang ni satu dengan sebab semayang ni kan merupakan tiang kepada agama. Merupakan tiang kepada agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Siapa yang meruntuhkannya maka dia telah meruntuhkan agama. Jadi habis. Bila semayang ni maknanya dia telah melaksanakan, telah menegakkan semua maqasid-maqasid yang ada tu.
Tak? Ya. Tujuan maknanya Allah Ta'ala mensyariatkan ibadat. Tapi kalau tak semayang, kalau dia tak semayang, kan, maknanya telah meruntuh agama. Dia meruntuhkan semua maqasid yang ada. Nah, itu dia. Tali maknanya merupakan salah satu daripada pemusatan pusat ibadat yang paling besar lah, menegakkan maqasid yang ada dalam agama kita ni. Nah, itu dia. Jadi ni maknanya apa ni, semayang ni dia macam-macam pasal juga. Ada orang semayang kita nampak semayang kan tak? Tetapi semayang tu dia tidak tak tercapai kepada matlamat yang sebenar. Itu cerita lain lah pula. Nah, tu dia. Tak sampai yang boleh tak jadi orang semayang, tak boleh mencegah perkara fahsyat dan juga perkara mungkar ini. Kan? Maknanya semayang dia tu semayang yang apa ni, yang hanya pada zahiriah saja nampaknya. Nah, maknanya tidak ada kesan efek kepada batin yang ada, yang boleh maknanya menjadi benteng kepada diri dia sendiri. Itu dia. Jadi tu benda lain pula lah. Nah, tu dia. Katanya Ustaz tak ada sebut tadi tu kan? Tu dia. Tak pasti apa. Moga dah hilang dia punya talian tadi tu kan? Tu dia. Okey. Jadi setakat itulah dulu pada malam ni Ustaz tak? Boleh maknanya amal sampaikan? Nah. Okey. Tak nak tambah lagi lah. Ya, masa kita pun dah pukul 10:37. Lebih dah sebenarnya, lebih masa dah. Dan kita terima kasih banyak kepada Ustaz. Kita tidak tak berhenti lagi ni. Jadi ada sahabat-sahabat kita tanya, dia kata maqasid ni law ni jadi popular benar perkataan maqasid ni. Dulu orang tak tahu, orang tak reti, orang tak sebut pun maqasid. Law ni sebut maqasid sikit-sikit maqasid. Sikit-sikit maqasid dah. Jadi macam dipopularkan. Sebenarnya betul lah tu. Sepatutnya kita buat sesuatu, kita kena tahu maqasid dia gapo. Gapo tujuan yang kita buat tu, nak gapo dia. Orang suruh nak gapo. Macam kita suruh hantar anak kita sekolah. Kita hantar anak sekolah, ada maqasid dia walaupun kita tak sebut maqasid, tapi ada maqasidnya dan kita kena royakkan anak kita. Aku hantar habis PT di sekolah ke apa semua ni, ada maqasid. Dah maqasid ni ada dia tanya Abu Haziq ni, dia tanya bahasa Kelantan gapo kat maqasid ni. Gapo dia maqasid ke Kelantan. Jadi tahu gapo kata kita betul tiga dia ke Kelantan. Tujuan. Kita kata tujuan lah, tujuan hak akhir sekali. Tujuan hak akhir sekali. Dalam tujuan tu banyak tujuan hak sementara. Tujuan hak sementara ni tujuan untuk atas dunia ni je. Tujuan hak akhir sekali, hak gesek sekali. Itulah maqasid. Jadi cara mudah-mudah. Jadi ya. Motivasi dah. Motivasi tu tak siapa kau destinasi. Ya, destinasi akhir. Dan saya terjumpa satu buku yang ditulis oleh seorang, nak cerita nyempak maqasid ni. Ada orang tulis dah buku pada kurun yang ketiga. Pada abad yang ketiga. Dia tulis cerita maqasidus solah. Maqasid semaya. Ada dah tahun 400. Tahun 400 Hijrah. 1000 tahun yang lalu. Orang kecek dah. Kita ni lambat benar. Malaysia ni baru setahun 2 tahun ni. 2019, 2018 baru cerita bab maqasid. Allah, tinggal jauh ni. Jadi pelik. Orang kecek marah pula. Aku pelik. Bila orang sebut bab maqasid, marah. Marah macam-macam kata. Jadi maqasid ni telah ditulis oleh seorang nama dia Al-Hakim At-Tirmizi. Hakim Tirmizi nama dia. Saya pun tak kenal siapa dia ni, Hakim Tirmizi ni. Tapi ada kitab dia dalam kurun yang ketiga. Dia tulis, nama buku dia Maqasidus Solah. Maqasid semaya wa asraruha. Dan rahsia semaya. Maqasid as-solah wa asraruha. Maqasid semaya dan rahsia semaya. Saya nak royak dalam masa sikat ni, nak royak ada 9 dia tulis. Ada, kita boleh gabung-gabung jadi 9 lah. Nombor satu sekali dia kata semaya ni, hak sebagaimana Ustaz royak tadi tu, hak secara umumnya semaya ni tanha anil fahsyai wal munkar. Semaya ni hilang pula dah Ustaz.
mencegah daripada perkara fahsyat mungkar. Yang pertama dia kata dia ni tahqiq ubudiyatillah. Nombor satu, nak mengukuhkan ubudiyatillah. Ada. Maksudnya nak tahqiq sengoti-ngoti, nak kemah orang kata perhambaan kita terhadap Allah melalui semaya. Semaya ni boleh memperkemahkan diri kita ni untuk buat beribadat kepada Allah, nak jadi hamba Tuhan sengoti. Sebab semaya ni ibadat yang zahir-zahir, yang orang kata yang secara fizikalnya. Kalau puasa orang tak tahu. Kalau haji kita pergi buat denung orang tak tahu juga. Kabar-kabar kita raik dah. Tapi kalau semaya ni depan-depan mata orang ramai. Banyak cabarannya. Waktu timbulnya riak lah, gapo lah tadi tu. Tapi kalau sebenarnya semaya ni nak suruh kita ni jadi hamba Tuhan sengoti-ngoti. Nak ajar kita jadi hamba Tuhan sengoti-ngoti. Dah lah kena buat sama-sama 4-5 kali sehari, Senin susah sibuk gapo buat juga. Jadi itu nak membuktikan nak kemah orang kata perhambaan kita. Tu nombor satu. Tuhan kata dia waktu bi ayat Quran dalil dia kata apa dia ni, dia kata aqimis solata li zikri dalam surah Taha ayat 14. Aqimis solat, dirikanlah semaya tu li zikri supaya mu ingat aku. Kalau dengan semaya ni mu boleh ingat aku. Ingat ke Tuhan lah. Allah kata dirikanlah semaya supaya li zikri, supaya mu boleh ingat kat aku. Mu duduk cerita menggolai hijau kalut dengan masalah semaya ingat kat aku. Bila mu ingat kat aku ingat kamu. Dah. Sampai bila kita ingat kepada Allah, Allah ingat kita dalam ayat lain pula. Dah. Bila kita sebut nama dia tolong kita. Dia jadi dekat dengan kita. Tu banyak cerita lain pula. So, yang kedua dia ada 9 ni. Saya nak ambil berhabis masa. 9. Ustaz rasa tak masuk dah, rasa tak tahulah tu. Yang kedua ialah khusyuk. Supaya kita ni khusyuk ni fokus. Kata fokus. Ada matlamat itu gogek. Orang khusyuk ni, orang kalau dia buat kerja khusyuk kan, dia tak cara kiri kanan tu. Tak, dia tak hira dah kiri kanan. Dan kalau dia khusyuk, dia tak rela. Dia rela habis masa, dia rela habis harta. Tu dia khusyuk dia panggil. Bukan khusyuk tak khabar tu tak. Khusyuk ni ialah dia fokus dalam kerja buat dia. Tuhan kata berjaya orang dalam surah Al-Mu'minun tu kan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang dalam semaya dia khusyuk semaya. Kalau setakat masuk semaya tu je khusyuk, tapi khusyuk dalam semaya tu waktu bik luar, dah. Kalau luar ni mudah gogek kata kok ni boleh jenis tak khusyuk tu. Orang khusyuk ni dia tak gogek. Masuk semaya kan dia fokus pada semaya tu. Maka dalam luar dia sebab tu dia berjaya. Kalau dia buat kerja serupa dengan dia khusyuk semaya, dalam kerja dia khusyuk juga, maka dia berjaya. Kedua. Yang ketiga ialah at-tazallul lillah. Berasa hina kita kalau banding dengan Tuhan. Kita ni berasa rendah, berasa tak ada kemaskara. Nak suruh kita tidak sombong, tidak gapo. Banyak mesej mari tu. Saya tak ada nak baca mesej dia, sahabat-sahabat kita. Hari ni sekala saya duduk cara ke mesej tu waktu di screen. Hari ni bila kita ceramah dia, kita tak ada cara ke mesej dia. Terima kasih hok bagi mesej banyak-banyak tu. Banyak mesej hari ni tu. Jadi yang ketiganya ialah tazallul. Dia panggil supaya kita berasa hina, berasa rendah kita ni. Walaupun ilmu banyak, walaupun subay tebal, subay besar, walaupun ngaji tinggi dah, tapi kita hina di sisi Allah. Lagi orang Tuhan kata ni, Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nah, Tuhan kata wahai orang-orang yang beriman, rokoklah. Rokok, dia suruh kita rokok. Walaupun sehat mustahil mana bokok diri ni. Rokok kan kita bokok diri kita. Orang bokok ni orang lemah. Orang lemah ni orang jalan bokok, orang tak cekak, orang lemah, orang tua. Tapi Tuhan suruh rokok. Kau dah perendah diri mu tu sikit. Walaupun mu sehat, walaupun mu kuat, mu harta banyak pun, mu kena rokok. Wasjudu, nya muka mu ni atas latar. Nya muka mu di atas latar, mulia setara mana mu kena nya muka mu duk sama parah dengan kaki mu. Tu nak suruh nak ajar kita rasa rendah diri. Wasjudu wa'budu rabbakum. Maka jadilah mu tu hamba kepada Tuhan.
Hebat mana mu kena jadi hamba kepada Tuhan. Waf'alul khaira, dari mu kena buat baik. Semaya saja tapi perangai tak molek, buat kerja uduh tak jadi. Waf'alul khair, kena buat baik. La'allakum tuflihun. Semoga kamu berjaya. Nak jaya ni, kalau semaya saja tak tentu lagi. Boleh jadi adalah bendanya dah. Kalau perangai tak molek, kerja buat tak bagus. Sombong tak habis. Tu nak ayatnya semaya ni nak ajar kita supaya tidak sombong, supaya kita rasa rendah diri. Tahdzibus suluk, dia kepak. Tahdzibus suluk, nak baiki perangai. Semaya nak baiki perangai. Apa ni tu saya kata tadi ayat tadilah ayat surah apa ni, surah lain pula ni, ada ayat lain pula. Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tuhan kata dirikanlah semaya kerana semaya itu boleh tolongmu untuk cegahmu daripada melakukan fahsyak, melakukan munkar. Wala apa tu Tuhan sebut lagi, wala dzikrullahi akbar. Ingat ke Tuhan itulah paling bagus sekali lah, paling besar sekali. Ingat ke Tuhan lah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah tahu belaka apa kamu buat. Ayat ni selalu kita dengar dalam khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat sebut semua ni. Ayat ni faham ke tak faham ke, Tuhan sebut semua. Cerita bab semaya. Yang kelima, nizamul ummah. Nak menyusun manusia. Nak suruh manusia ni bersistem hidup dia. Hidup kita bersistem dengan semaya. Semaya mengajar kita supaya kita hidup bersistematik. Tidak hidup kodai ikut nafsu kita tak. Ada cara-cara dia. Nak semaya ada cara-cara dia. Ada syarat, ada rukun dia. Di semaya jemaah. Tak. Orang mari lewat tak boleh nak duduk depan. Orang mari awal tak boleh nak duduk belakang. Ada cara dia. Ni kita mari awal pada duduk belakang. Tak kena. Mari awal duduk depan lah. Orang lewat duduk belakang. Betul. Ada sistem, ada disiplinnya. Tuhan nak mengajar kita supaya berdisiplin dengan semaya. Yang kena at-ta'lim. Semaya juga dia menggalakkan kita supaya belajar. Kerana kita nak semaya, kita belajar teho, belajar baca selawat, belajar baca tahiyat, belajar rukun-rukun semaya, belajar cara ambil semaya, belajar bab najis, belajar tu, belajar ni. Kalau tidak kerana nak semaya, tak payah belajar tu tak cara apa. Tak kain kena najis, tak ada. Tidur juga, makan kenyang juga. Tapi tak sah buat semaya dengan kain hak ada najis. Maka nak kena ertilah gapo dia najis. Jadi Tuhan nak baiki kita belakang melalui semaya. Katanya Hakim At-Tirmizi 1000 tahun yang lalu. Yang ketujuh, mahwuz dzunub wal khataya. Nak hapus dosa kita. Ni penting sekali. Tuhan nak hapus dosa kita. Dia tahu kita ni jenis suka buat dosa. Hari-hari buat dosa. Buka mulut dosa. Akak tangan dosa. Akak kaki dosa. Dosa semacam kita ni. Maka Tuhan kata, aku nak hapus dosamu. Semaya ya. Semaya insya-Allah dosa-dosamu akan diampun. Ada disebut dalam hadis, ada hadis ada sebut. Kita cerita mula. Dan yang berikutnya yang ke-8. Yang ke-8 ta'allamus sabar ala syada'id. Semaya juga dia mengajar kita daripada mengajar kita untuk sabar. Semaya ajar kita untuk sabar. Lagu mana sabar? Terutamanya semaya subuh. Kalau orang jenis tak sabar, mana tak semaya subuh. Semaya gori, semaya iso. Kalau tak sabar, tak maya. Tak sabar. Banyak lagi. Yang ke-9, masa tak ada dah. Ustaz pun tak masuk-masuk dah ni. Yang ke-9 ialah nak menenangkan jiwa. Dengan semaya boleh tenang jiwa. Dan kalau boleh 9 perkara ni, bermakna kata semaya kita dapat maqasid dia. Tak payah tak apa maqasid tu apa, tapi dapat 9 perkara ni. Tapi kalau tak dapat sah muncul dah, dapat 2 muncul lagi, dapat 3 muncul 6. Takut tak dapat sahabu. Semaya tu ni tangguh tak lama mai dah kita semaya ni. Tapi kalau tak dapat maqasid ni, maknanya ada something wrong. Orang kampung saya kata something wrong. Ada benda, ada barang salah. Barang tak betul ni. Jadi tu di antara maqasid ibadat. Ada lagi cerita maqasid, ada orang buat kitab maqasidul zakah. Ada orang buat maqasidul hajj, ada orang buat buku belakang. Bermakna maqasid ni benda besar. Ya sepatutnya kita semua tahu. Ya, semua kita tahu
Apa tahu tu bukan tahu nak balas dengan orang dak. Tahu nak ukur kita siapa kedok maqasid kalau kita duk buat hari-hari ni. Siapa kedok maqasid. Tuhan tidak nak tengok banyak mana mu buat. Tuhan tidak nak tengok kuantiti, tapi Tuhan nak tengok kualiti. Kuantiti banyak semaya boleh kalau gagah dia tak semaya buat banyak. Baca Quran 30 juz hari kalau boleh dah. Tapi kualiti tu apa ya? Maka kualiti inilah yang menyebabkan tercapainya maqasid. Walaupun dia tidak banyak buat. Jadi terima kasih kepada Ustaz Nuri yang bersama dengan kita separuh jalan. Tak tahu dia gimana hilang dah. Dia tak suka pula hari ni, saya sore pula hari ni dah. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang berada di talian ramah tu, ada nampak duduk mesej-mesej tu. Saya tak ada nak baca deh. Skala tu kita dah baca, kita dah letak di skrin, tapi hari ni tak ada nak letak di skrin, tak ada deh. Minta maaf banyak, tak apalah, boleh baca lepas ni, saya akan baca lepas ni mesej-mesej kita. Terima kasih kerana setia bersama dengan Waqaf Ilmi. Kita dah 30 siri dan insya-Allah siri yang ke-31 sehingga ke berapa siri 2, 3, 4 siri ni kita akan fokus pula kepada perbincangan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempena ni kita memperingati Maulidur Rasul. Kita nak masuk Maulid dah. Hari ni pun dah banyak dah, hari bulan Safar nak habis dah. Jadi minggu depan mungkin kita masuk bulan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal ni Maulidna masuk untuk kita ingat semula, belajar mula, buka buku semula tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok lagu mana cara hidup dia, lagu mana kehidupan dia, lagu mana sirah hidup dia, lagu mana perangai dia, untuk kita nak ambil tiru, untuk kita nak tiru biar jadi kita tak boleh 100% perangai Nabi pun. Ada dua perangai Nabi ada dalam kita, tak apa dah. Jadi siri-siri yang akan datang, 3-4 siri yang mendatang ini, insya-Allah kita akan fokuskan, kita akan jemput penceramah-penceramah hebat mai duduk atas wakaf ni untuk kita cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk hari ni kita berhenti setakat tu dulu. Terima kasih banyak sekali lagi kepada semua yang sudi bersama dengan kita, dan kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Rabu nanti, hari Rabu malam Khamis nanti deh, dengan cerita tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun Rasulullah. Jadi amo nak tinggal malam ni dengan sama-sama kita berdoa semoga kita dapat Allah bagi kesihatan, Allah bagi kekuatan, Allah bagi segala-gala yang baik kepada kita sepanjang hidup kita ni, insya-Allah. Jadi yang berhenti setakat tu, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير.